Halo dan salam sejahtera. Selamat datang ke rancangan Hikayat Hartanah. Saya adalah hos anda, nama saya Kenny. Dan minggu ini saya ingin membincangkan sistem perbankan yang ada di Malaysia. Okey, sebelum saya bermula, tolong tekan subscribe jikalau video ini bermanfaat pada anda dan tekan like untuk algoritma YouTube supaya kawan-kawan anda dan family boleh senang mencari video ini. Okey. Jadi kita bermula ya. Sistem perbankan di Malaysia ada dua sebenarnya. Satu adalah sistem perbankan konvensional dan lagi satu adalah sistem perbankan Islamik. Di dalam sistem perbankan konvensional, bank menerima deposit berupa wang tunai daripada orang awam seperti anda dan saya dan kemudiannya meminjam kepada pemohon pinjaman seperti pinjaman hartanah, kad kredit dan apa-apa fasiliti kredit yang dikeluarkan oleh bank menggunakan wang tunai ini ya. Bank akan menguruskan wang tunai ini dan memberi sedikit faedah kepada pemegang simpanan tetap atau akaun semasa dengan mengenakan faedah yang lebih tinggi kepada peminjam. Contohnya pinjaman hartanah anda pada hari ini adalah 3%. Tapi simpanan tetap anda nampak tak hanya adalah lebih kurang 1%. Beza 2% di sana itu adalah keuntungan bank. Dan bank mempunyai lesen untuk mengambil deposit daripada orang awam ya. Kita akan beralih pula kepada sistem perbankan Islamik. Sistem perbankan Islamik ini kawan-kawan memang banyak berbeza daripada sistem konvensional. Untuk yang pertama, sistem perbankan Islamik adalah berdasarkan hukum syariah. Dan dalam hukum syariah tiada konsep riba, tiada boleh ada konsep riba ya. Jadi bagaimana pihak bank memastikan sistem perbankan Islamik ini patuh syariah? Okey, sebelum saya menjawab soalan itu, anda perlu ingat patuh syariah ada 4 syarat untuk perbankan Islamik patuh syariah. Yang syarat pertama adalah bebas riba. Yang kedua, bebas maisir. 3, bebas gara. Dan 4, mesti halal. Okey, transaksi tersebut mesti halal. Jadi bagaimana pihak bank memastikan keempat-empat syarat ini dipatuhi? Anda boleh lihat dalam produk yang diberi, dalam surat tawaran yang diberi. Saya akan berikan satu-satu ya. Yang pertama, untuk bebas riba, hubungan anda dengan bank kena diubah. Dalam pinjaman konvensional, anda adalah peminjam dan bank adalah pemiutang kan? Tapi dalam perbankan Islamik, bank saya adalah penjual dan anda pembeli. Jadi dalam urusan jual beli tiada riba. Okey, hanya ada untung saja. Jadi saya sebagai penjual, saya kena ada untung untuk jual pada anda kan? Itu saja. Jangan menjadikannya bebas riba. Itu yang pertama. Jadi anda nampak berapa banyak yang anda perlu bayar. Anda tahu berapa banyak yang anda perlu bayar pada akhir tempoh pembiayaan anda, okey? Bukan pinjamannya. Yang kedua adalah tiada maisir. Maisir ini adalah perjudian. Dalam perbankan konvensional, anda sebenarnya sedang berjudi. Berjudi dengan siapa tuan-tuan dan puan-puan? Berjudi dengan ekonomi. Tengok ya, ekonomi naik dan turun. Biar naik dan turun. Anda tidak tahu bayaran angsuran berapa dan pada akhir pinjaman anda tidak tahu berapa banyak faedah yang sudah dibayarkan. Itu adalah satu unsur perjudian. Dari dalam pembiayaan Islamik, perbankan Islamik, mereka membuat pembiayaan di mana anda tahu harga keuntungan maksima saya sebagai penjual. Bank lah ya. Bank mesti menetapkan harga ceiling penjualan dan tidak boleh lebih daripada itu. Contohnya, anda nampak dalam surat tawaran anda kan, jikalau harga ceilingnya adalah 10%, maksudnya jikalau BR naik sampai lebih daripada 10%, anda tak perlu bayar. Sebab itu adalah harga ceiling dan itu adalah perjanjian yang
ditandatangani pada awal pembiayaan ya. Yang ketiga adalah unsur gara. Gara di sini bermaksud ketidakpastian. Untuk menangani ketidakpastian ini, dalam perbankan Islamik, keuntungan anda mesti dicatat, diberitahu pada pembeli. Okey. Jadi jika anda tengok dalam surat tawaran kan, ada harga nombor yang sangat besar, seperti katakan anda membuat pembiayaan sebanyak 500,000 dan akhir pembiayaan anda adalah 35 tahun kan. Dalam surat tawaran anda mungkin akan jumpa jumlah yang besar seperti 1 juta. Jangan terperanjat ya. Itu hanyalah ada keuntungan yang bank kena beritahu sebelum anda tanda tangan dalam perjanjian Islamik. Okay? Dan yang terakhir, bisnes atau apa-apa aktiviti yang diberi pembiayaan itu mesti halal. Maksudnya tidak menjual arak atau menjual daging khinzir atau apa-apa saja yang boleh membuatnya haram di mata syariah. Okey. Contohnya, jikalau hari ini bank hendak memberi pembiayaan kepada sebuah bisnes, bank perlu memastikan syarat-syarat ini. Jikalau hari ini kilang arak untuk hendak membuat pembiayaan dengan bank, bank tidak boleh menerima dan kena menolaknya. Tapi ya, jikalau anda kerja di kilang arak, boleh membuat pembiayaan dan pinjam daripada bank Islamik ini? Jawapannya adalah boleh. Okey, anda hanya kerja di sana dan anda boleh membuat pembiayaan Islamik. Biasanya isu ini halal atau haram kan, biasanya berkisar pada syarikat pembiayaan bisnes dan individu biasanya tidak termasuk. Okey, melainkan mungkin adalah kes yang terkecuali ya. Setakat ni saya tak pernah jumpa lagi lah kes yang terkecuali. Mungkin syarikat milikan tunggal di mana pemilik dan peminjam adalah orang yang sama, dan mungkin pembiayaan Islamik tidak dibenarkan ya. Saya tidak pasti sebab saya tak pernah jumpa yang ini. Jumpa perkara sebegini setakat ini. Semua yang makan gaji, kerja di syarikat mana, tak ada masalah. Semua orang boleh ambil pembiayaan Islamik. Dan ini satu yang saya biasa dengar. Adakah pembiayaan Islamik ini untuk orang Islam saja? Jawapannya adalah tidak. Okey? Jawapannya tidak. Sesiapa saja boleh mengambil pembiayaan Islamik. Okey? Pembiayaan Islamik memang ada banyak faedahnya. Dan saya akan huraikan faedah ni pada masa yang akan datang. Okay. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan buku ini. Ini adalah buku saya. Okay. Tolong luluskan. Buku ini kini berada di Shopee atau Kinokuniya atau Popular. Dalam buku ini anda akan belajar selok-belok pinjaman hartanah ya. Kepada pelabur tegar hartanah, anda mesti ada buku ini. Kepada ejen hartanah, anda pun mesti ada buku ini untuk menjadikan panduan. Jadi agar anda senang untuk membuat kerja dan menasihati klien anda. Buku ini boleh juga didapati daripada saya terus melalui link di bawah. Okey. Jadi terima kasih kerana menonton. Saya berharap anda bermanfaat. Jikalau sudah bermanfaat, silalah share kepada kawan-kawannya. Dan saya Kenny dari Hikayat Hartanah. Kita jumpa lagi di video akan datang. Bye-bye.